Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Syukur puji Tuhan, kita masuk ke hari yang kedua dalam channel Saluran Bangkit. Dan pada hari ini bertarikh 28 Mac, kita sekali lagi bersukacita untuk memuji nama Tuhan kita dengan lagu pujian pada pagi ini. Sebelum itu mari saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan syurga, terpujilah namamu Tuhan. Kami ingin memuji-Mu dengan lagu pujian yang bersukacita untuk memuji nama Tuhan yang teramat tinggi, yang teramat besar, teramat agung dan teramat mulia. Terima kasih Tuhan Yesus berserta dengan kami dan mendengarkan lagu pujian kami untuk-Mu Tuhan. Terimalah lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Sama-sama kita di rumah bertepuk tangan sendiri untuk memuji namamu Tuhan pada pagi yang indah ini. Sama-sama kita nyatakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Dan penuh kemuliaan. Hey, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, sama yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita nyatakan, Rajalah atas dunia, Dia hancurkan semua kutuk, Dia bebaskan jiwa kita. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi nyatakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Tuhanlah yang
akan memerintah kita untuk selamanya, kerana Tuhan telah berjaya memikat hati kita semua. Terima kasih. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat kembali ke dalam saluran bangkit. Untuk hari yang kedua, kita merenungkan Mazmur Haleluya. Hari ini kita akan merenungkan Mazmur 146. Mazmur 146. Saya berikan tajuk kepada renungan pagi ini ialah Pujilah Allah yang menyelamatkan kita. Terlebih dahulu saya akan bacakan firman Tuhan Mazmur 146. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku akan memuji Dia seumur hidupku. Aku akan menyanyi untuk Allahku sepanjang hayatku. Jangan berharap kepada pemerintah manusia. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan kamu. Apabila mereka mati, mereka kembali ke tanah. Pada hari itu, segala rancangan mereka musnah. Berbahagialah orang yang ditolong oleh Allah Yakub dan yang berharap kepada Tuhan Allahnya. Dialah Allah yang mencipta langit, bumi dan laut, serta isi semuanya. Dia sentiasa menepati janjinya. Dia membela hak orang yang tertindas dan Dia memberikan makanan kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang tawanan dan mencelikkan mata orang buta. Dia menguatkan orang yang putus harapan. Dia mengasihi umat yang taat kepadanya. Dia melindungi orang asing yang tinggal di negeri kita. Dia menolong para balu dan anak yatim, tetapi Dia memusnahkan rancangan orang jahat. Tuhan ialah Raja selama-lamanya. Allahmu, hai Sion, akan memerintah sepanjang masa. Pujilah Tuhan. Mazmur 146 adalah bab yang pertama dalam kumpulan Mazmur Haleluya. Bab ini menyatakan sikap yang diperlukan dalam pujian kita dan sebab-sebab mengapa kita harus memuji Tuhan. Dalam panggilan pembukaan Mazmur ini, pujilah Tuhan, yang dalam bahasa asalnya Haleluya, adalah dalam bentuk jamak. Pemazmur memanggil semua orang untuk datang dan memuji Tuhan. Tetapi setiap orang dalam ibadah umum ini tetap boleh menawarkan pujian mereka sendiri kepada Tuhan. Mazmur ini adalah pujian bagi Tuhan oleh umat Israel yang kembali dari tawanan kerana mereka telah mengalami bantuan sebenar daripada Tuhan. Mazmur 146 ayat 1 hingga 5 menyatakan sikap yang kita perlu ada dalam memuji Tuhan. Apakah sikap yang kita perlu ada dalam memuji Tuhan? Dalam 5 ayat ini telah menyatakan 3 sikap yang kita perlu ada semasa kita memuji Tuhan. Yang pertama, kita harus pujilah Tuhan seumur hidup. Ayat 1 hingga 2 menyatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku akan memuji Dia seumur hidupku. Aku akan menyanyi untuk Allahku sepanjang hayatku. Kerana pemazmur telah mengalami kasih karunia Tuhan yang dalam di dalam hidupnya, dia membuat keputusan untuk memuji Tuhan sepanjang hidupnya dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Bagi mereka yang telah mengalami rahmat Tuhan, menyanyikan pujian kepada Tuhan adalah pelayanan yang sangat menggembirakan. Memandangkan Yahweh adalah Tuhan, kita harus menyembahnya, takut dan hormat kepadanya dan bergantung kepadanya. Sikap yang kita perlu ada untuk yang kedua ialah jangan kita bergantung kepada kuasa duniawi. Ayat 3 hingga ayat 4 menyatakan, jangan berharap kepada pemerintah manusia. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan kamu.
apabila mereka mati, mereka kembali ke tanah. Pada hari itu, segala rancangan mereka musnah. Pemazmur menyeru bahawa jangan kita berharap kepada pemerintahan dunia kerana mereka lemah dan tidak kekal lama. Dalam Mazmur 118, ayat 8 hingga 9 juga menyatakan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada mengharapkan manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada mengharapkan pemimpin. Dalam kitab Zakaria, Nabi Zakaria juga menyatakan dalam bab 4 ayat 6 ketika firman Tuhan kepada Zerubabel, engkau akan berjaya bukan dengan kekuatan tentera ataupun kekuatanmu sendiri, melainkan dengan rohku. Nabi Habakuk dalam kitabnya bab 1 ayat 11 juga menyatakan, mereka bergegas pergi seperti tiupan angin. Mereka bersalah kerana mendewakan kekuatan sendiri. 2 Tawarik bab 28 ayat 16. Ketika Raja Ahaz dari Yehuda meminta bantuan dari Raja Asyur, akhirnya mendatangkan satu kemusnahan. Raja Ahaz meminta pertolongan daripada Raja Tiglat-Pileser, Raja negeri Asyur. Akhirnya kita nampak bahawa kerajaannya runtuh sama sekali. Sikap yang kita perlu ada ketiga ialah bergantunglah kepada Tuhan saja. Ayat 5 menyatakan, berbahagialah orang yang ditolong oleh Allah Yakub dan yang berharap kepada Tuhan Allahnya. Ayat ini bertentangan dengan kebergantungan kepada manusia. Pemazmur mendorong umat Israel untuk bergantung kepada Tuhan semata-matanya kerana ia adalah yang terbaik untuk kita. Alkitab mencatatkan mereka yang bergantung kepada Tuhan akan diberkati dan mendapat pertolongan daripadanya. Dalam kehidupan mereka adalah satu perkara yang berbahagia. Cuba kita lihat beberapa orang yang bergantung kepada Tuhan dan akhirnya mereka diberkati dan dibantu oleh Tuhan. Pertama, kita nampak bahawa Raja Hizkia dari Yehuda, dia bergantung kepada Tuhan dan dia menikmati kemakmuran dalam pemerintahan. Dalam catatan 2 Raja bab 18 ayat 5 hingga 6. Raja Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Tidak pernah lagi Yehuda mempunyai raja seperti Raja Hizkia, baik sebelum ataupun sesudah pemerintahan baginda. Raja Hizkia taat kepada Tuhan dan tidak pernah membantahnya. Dengan sungguh-sungguh, baginda mentaati segala perintah yang telah diberikan oleh Tuhan dengan perantaraan Musa. Dalam kitab Kejadian bab 48 ayat 15, Tuhan yang memelihara Yakub seumur hidupnya adalah pergantungan kita juga. Berbahagialah orang yang berharap kepadanya. Kemudian Yakub memberkati Yusuf. Semoga Allah yang disembah oleh nenek moyangku Abraham dan Ishak memberkati anak-anak ini. Semoga Allah yang membimbing aku sampai sekarang memberkati mereka. Ini adalah berkat daripada Yakub kepada anaknya Yusuf. 1 Samuel bab 17 ayat 47 adalah tentang Daud. Daud bergantung kepada Tuhan dan dia berjaya membunuh Goliat. Semua orang di sini akan melihat bahawa Tuhan tidak memerlukan pedang ataupun tombak untuk menyelamatkan umatnya. Dia sentiasa menang dalam peperangan dan dia akan menyerahkan kamu semua ke dalam tangan kami. Ini adalah satu pengistiharaan yang begitu yakin, penuh dengan iman oleh Daud kepada orang Palestin yang menjadi musuh pada saat itu. Dalam kitab Ibrani bab 13 ayat 6, juga penulis kitab Ibrani ini dengan penuh keyakinan dia menyatakan bahawa Tuhan adalah penolongnya dan dia tidak akan rasa takut. Dalam ayat itu menyatakan, oleh itu dengan penuh keyakinan kita berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan orang terhadap aku? Jadi ini adalah sikap-sikap yang kita perlu
ada ketika kita memuji Tuhan. Ayat 6 hingga ayat 10 dalam Mazmur 146 ini menyatakan sebab-sebab kita harus memuji Tuhan. Pertama, kerana Tuhan telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Dalam Kisah Para Rasul, Paulus berkata, Allah yang menjadikan dunia ini dengan segala isinya, dialah Tuhan langit dan bumi. Dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil yang dibuat oleh manusia. Dia juga tidak memerlukan pertolongan manusia, kerana dialah yang memberikan hidup dan nafas serta segala sesuatu kepada manusia. Jadi jelas menyatakan bahawa Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta. Dalam Mazmur 115 ayat 15 hingga 16, pemazmur ini menyatakan semoga kamu diberkati Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Syurga adalah kepunyaan Tuhan sahaja, tetapi Dia memberikan bumi kepada manusia. Jadi disebabkan Tuhan adalah pencipta langit, bumi dan laut dan segala isinya, patutlah kita memuji Dia. Sebab yang kedua ialah kerana Tuhan akan menepati janjinya selama-lamanya. Ayat 6b menyatakan Dia sentiasa menepati janjinya. Dalam Bilangan bab 23 ayat 19, Allah bukan manusia, Dia tidak berdusta. Allah bukan insan, Dia tidak mengubah fikiran. Apa yang dijanjikannya akan dipenuhinya. Apa yang difirmankannya pasti dilakukannya. Jadi ayat ini begitu jelas dan meyakinkan kita bahawa Tuhan menepati janjinya. Dalam kitab Ibrani bab 6 ayat 17 hingga 20 juga menyatakan bahawa Tuhan menjanjikan bahawa kehendaknya tidak akan berubah. Teks firman ini menyatakan Allah hendak meyakinkan orang yang akan menerima apa yang dijanjikannya bahawa Dia tidak sekali-kali akan mengubah maksudnya. Itulah sebabnya Dia menambah sumpah pada janjinya itu. Dua perkara itu tidak dapat berubah, iaitu janjinya dan sumpahnya. Allah tidak dapat berdusta tentangnya. Oleh itu, kita yang sudah pergi kepadanya untuk mendapat perlindungan sangat digalakkan supaya berpegang teguh kepada harapan yang ada di hadapan kita. Harapan kita itu seperti sauh yang menjadi pegangan hidup yang kuat dan aman. Harapan itu menembusi tirai bilik mahasuci di rumah Tuhan di syurga. Yesus telah masuk ke situ lebih dahulu daripada kita dan Dia menjadi Imam Agung yang kekal seperti Imam Melkisedek. Jadi teks firman ini jelas menyatakan bahawa kita boleh percayakan bahawa setiap janji-janji Tuhan akan ditunaikan dan Dia tidak akan berubah. Itulah sebabnya kita harus memujinya. Sebab yang ketiga ialah kerana Tuhan membela orang yang teraniaya. Ayat yang ketujuh, Dia membela hak orang yang tertindas. Mazmur 103 ayat 6 menyatakan Tuhan membela orang yang tertindas dan bertindak dengan adil. Mazmur 135 ayat 14 juga menyatakan Tuhan akan membela umat-Nya. Dia akan mengasihani hamba-hambanya. Jadi kita melihat bahawa teks firman ini menyatakan bahawa disebabkan Tuhan adalah pembela kita, Dia membela orang-orang yang tertindas. Dia menolong kita. Jadi itulah sebabnya kita harus menyembah dan memuji. Sebab yang keempat ialah kerana Tuhan memberi makanan kepada orang yang lapar. Ayat 7b, Dia memberikan makanan kepada orang yang lapar. Mazmur 145:15 menyatakan semua makhluk ciptaanmu bergantung kepadamu dan engkau memberikan semuanya makanan pada waktunya. Wow, ini adalah satu ayat yang begitu jelas menyatakan bahawa Tuhan tidak membiarkan setiap umat-Nya berasa lapar. Dia memberikan makanan
pada waktunya. Jadi, bersyukur kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya. Ketika kita dalam kesusahan, penderitaan, penganiayaan, kita nampak bahawa Tuhan sentiasa berada di sisi kita. Dan inilah sebabnya kita harus memuji Tuhan. Dan kelima, ialah kerana Tuhan membebaskan para tahanan. Ayat 7c, Tuhan membebaskan orang tawanan. Pembebasan ini merujuk kepada kembalinya Israel dari tawanan Babilonia. Pembebasan jenis ini bukan sahaja merujuk kepada fizikal, tetapi juga mempunyai makna rohani yang merujuk kepada kebebasan sebenar mereka yang berada di bawah kawalan dosa kerana penebusan Tuhan. Jadi ini juga adalah janji Tuhan dan akan membebaskan kita. Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya-nya bab 61 ayat 1, dia menyatakan, kuasa Tuhan Raja ada padaku. Dia telah memilih aku dan mengutus aku untuk mengkabarkan berita baik kepada orang miskin, untuk memulihkan orang yang hancur hati, untuk mengumumkan kemerdekaan kepada orang tawanan dan pembebasan kepada orang di dalam penjara. Jadi ini nubuatan telah dipenuhi dalam Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini pada kali pertamanya. Dia telah memberikan kemerdekaan kepada setiap orang yang dalam tawanan, terutamanya dalam kawalan dosa. Mazmur bab 68 ayat 6 juga menyatakan dia memberikan keluarga kepada yang tidak ada saudara mara dan membebaskan orang tawanan sehingga mereka bahagia. Wow, di sini menyatakan dia membebaskan orang tawanan sehingga mereka merasakan kebahagiaan. Jadi disebabkanlah Tuhan telah membebaskan setiap kita daripada tawanan belenggu dosa ini. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab yang keenam ialah kerana Tuhan membuka mata orang buta. Ayat 8a menyatakan dia mencelitkan mata orang buta. Walaupun perjanjian lama tidak mencatatkan penyembuhan kebutaan, seperti yang dinyatakan dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 32. Sejak permulaan dunia, orang belum pernah mendengar berita tentang seorang yang dapat mencelitkan mata orang yang buta sejak lahir. Ini adalah satu kesaksian daripada orang-orang yang telah menyaksikan bahawa bagaimana Tuhan telah mencelitkan mata orang buta. Jadi mereka menyatakan bahawa sepanjang masa ataupun pada waktu terutamanya pada perjanjian lama, mereka langsung tidak pernah dengar berita tentang seorang buta daripada waktu ataupun sejak lahirnya disembuhkan. Teks ini boleh difahami sebagai satu kerja ilahi untuk membuat orang buta secara rohani melihat cahaya rohani. Jadi dia boleh dikatakan Tuhan mencelitkan bukan saja mata fizikal, tetapi terutamanya adalah mata rohani kita, yang membuka mata rohani kita supaya kita boleh melihat kebenaran Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul bab 26 ayat 18, Yesus berkata kepada Paulus, ketika Paulus dia berjumpa dengan Yesus di perjalanan dia ke Damaskus, mata dia dibutakan. Jadi dia membuat kesaksian, aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka keluar dari kegelapan dan memasuki cahaya yang terang, supaya mereka dilepaskan daripada kuasa iblis lalu dikuasai oleh Allah. Jadi ini adalah kata-kata ketika Yesus bertemu dengan Paulus dan menyatakan bahawa dia akan diutus kepada orang-orang bukan Yahudi dan Tuhan akan membuka mata mereka, terutamanya mata kerohanian mereka. Ini adalah sebab yang keenam. Dan sebab yang ketujuh ialah kerana Tuhan mengangkat orang yang tersungkur. Ayat 8b, dia menguatkan orang yang putus harapan. Dalam terjemahan AVB, ialah Tuhan menegakkan mereka yang tersungkur, iaitu mereka yang putus harapan. Mazmur 145 ayat 14,
juga menyatakan Tuhan membangunkan semua yang rebah dan menegakkan semua yang tersungkur. Jadi kita nampak bahawa Tuhan tidak akan membiarkan ataupun tidak mempedulikan kita yang jatuh, yang lemah. Sebaliknya, dia mengangkat kita. Dia memberikan kekuatan, dia menguatkan kita, terutamanya mereka yang putus asa, mereka yang tersungkur, mereka yang dalam kegelapan. Jadi itulah sebabnya kita harus memuji Tuhan. Dan sebab yang ke-8 ialah kerana Tuhan mengasihi orang yang taat kepadanya. Ayat 8c, dia mengasihi umat yang taat kepadanya. Dan yang ke-9, kerana Tuhan melindungi orang asing dan memelihara anak yatim dan balu. Ayat 9a menyatakan dia melindungi orang asing yang tinggal di negeri kita. Dia menolong para balu dan anak yatim. Kita bukannya dilahirkan dalam keluarga yang tanpa ibu bapa. Dan kita tahu, macam saya bukannya anak yatim. Memang saya tidak pernah ataupun tidak memahami perasaan sebagai seorang anak yatim. Dan kita tahu, kita boleh merasakan bahawa bagi anak-anak yatim ataupun balu yang telah kehilangan suami ataupun ahli keluarganya, mereka dalam keadaan yang amat susah. Mereka sentiasa bergumul dalam hidup mereka. Tetapi kita nampak bahawa kita harus memuji Tuhan disebabkan dia melindungi orang ataupun memelihara mereka yang hilang suami ataupun hilang ibu bapa yang sebagai anak yatim. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan disebab di dalam Tuhan kita mendapatkan segala penghiburan daripadanya. Dan sebab yang ke-10 ialah kerana Tuhan memusnahkan rancangan orang jahat. Saya rasa ini adalah satu perkara yang penting bagi kita, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 23 yang menyatakan bahawa Tuhan membuka satu jamuan di hadapan musuh kita. Wow, itu adalah satu perkara yang luar biasa sekali. Tuhan, dia memusnahkan segala rancangan orang jahat. Walaupun dunia ini penuh dengan orang jahat, tetapi kita yang bergantung dan percaya kepada Tuhan, kita yakin bahawa Tuhan akan membantu setiap kita dan dia akan memusnahkan setiap rancangan daripada musuh. Jadi ini adalah janji Tuhan dan itulah sebabnya kita harus memuji dia. Dan sebab yang terakhir ialah kerana Tuhan akan menjadi raja dan memerintah selama-lamanya. Ayat 10 menyatakan, Tuhan ialah raja selama-lamanya. Allahmu, hai Sion, akan memerintah sepanjang masa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemazmur telah menyatakan sikap dan sebab-sebab untuk kita memuji Tuhan. Dan pemazmur menyebut bahawa Tuhan adalah penolong sejati. Dia berbelas kasihan, dia adil dan sebagainya. Dan dia bersumpah bahawa kita harus memuji Tuhan sepanjang hidup kita sebagai Tuhan kita. Jadi kita harus sentiasa berdoa dan juga bersyukur kepada Tuhan sebab dia baik untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kerana pemazmur mengenal Engkau dan dapat bersukacita di dalam-Mu. Oleh itu, dia dapat memuji Engkau di dalam segala hal. Oh Tuhan, berikanlah kami sebuah hati yang sama seperti pemazmur ini. Dengan ucapan, aku akan memuji Tuhan seumur hidupku. Aku akan menyanyi untuk Allahku sepanjang hayatku. Semoga kita diberkati dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semoga renungan ini dapat membantu kita dan menambahkan isi kandungan kita dalam memuji Tuhan. Amin.